guna segitiga tu. Okey, macam mana nak dapatkan sin, macam mana nak dapatkan cos, macam mana nak dapatkan tangent. Itu kita panggil nisbah trigonometri. Alright. Jadi itu objektif kita hari ni. Cikgu nak ajar dua benda ni, menerbitkan identiti asas. Yang pertama kita nak terbitkan dia. Macam mana dapat identiti asas tu? Okey. Jadi cuba follow baik-baik apa yang cikgu terangkan dan cuba fahamkan baik-baik. Tak faham, please ask. Okey, tolong tanya. Baik, kemudian yang kedua kita nak membuktikan identiti. Mula-mula kita terbitkan, kemudian kita buktikan identiti trigo. Maksudnya diberi kamu persamaan, kamu diminta untuk buktikan persamaan tu macam mana daripada kiri dapat ke kanan. Macam mana kita dapatkan kedua-dua tu. Okay, kita tengok soalan yang kita nampak lah. Jadi itu aplikasi identiti asas. Baik, sekarang kita masuk bahagian yang pertama. Ingat kita ada dua objektif. Yang pertama menerbitkan identiti, kemudian kita nak buktikan persamaan tu. Baik, tengok segitiga yang ada kat sini. Okey, semua orang nampak segitiga yang ada di sini. Jadi kita ada segitiga bersudut tegak. Soalan yang pertama, senaraikan 6 nisbah trigonometri dalam sebutan N, M dan P. Baik, semua orang nampak segitiga tu kan? Baik, yang pertama, okey, siapa boleh bagi cikgu? Chin, cuba bagi yang pertama. Nisbah trigonometri yang pertama. Cepat sikit. Boleh cakap lebih pantas, jangan malu. Chin, hurry up. Sin A sama dengan A per C. Ini nih, yang di sini sekarang. Sin theta sama dengan P yang di screen per sekarang. M. Okey, sin theta sama dengan opposite bahagi hypotenuse kan, M per P. Okey, ini dia punya theta. Okey, yang kedua cuba Ruiling, ada di situ kan? On speaker terus cakap senang, on microphone tu. Hurry up Ruiling. Apa-apalah, sin sudah ada. Ruiling ada di situ tak? Okey, orang lain? Ziqian? Ziqian? Siapa ada tu? Okey, siapa boleh bantu cikgu? Lian Ji, nisbah yang kedua? Cos theta sama dengan N per P. Cos theta sama dengan N per P. Okey, bersebelahan bahagi hypotenuse. Okey, thank you. Siapa lagi? Billing, tolong cikgu yang ketiga, cepat sikit. N sama dengan tan theta sama dengan M per N. Okay, thank you. Tangent theta sama dengan M per N. Okay. Itu baru 3. Lagi yang nak 6. Okay, cuba Welly. Cosecant theta sama dengan P per M. Cosecant theta sama dengan P per N. Okay, cosecant. Ya, P per M. Okey, cosecant maksudnya dia akan inverse sahaja dengan secant tu Dia akan bersongsangan dengan secant. Okey, good. Syahira, boleh bagi cikgu satu tak? Yang kelima, Syahira. Okey, go. Secant sama dengan P per N. Secant theta sama dengan P per N. Okey, bagus. Last one. Thank you. Nisa, last one. Cot sama dengan M per N. Okey, bagus. Cotangent theta sama dengan N per M. Dia songsang saja pasangan dia di sebelah tu kan. Baik, ini kita recall balik sebenarnya. Macam mana kita dapat 6 nisbah tu. Jadi guna segitiga sudut tegak saja.
Baik, the next question is menggunakan teorem Pythagoras, ini segitiga tadi. Okey, sekarang menggunakan teorem Pythagoras, M kuasa 2 tambah N kuasa 2 sama dengan P kuasa 2. Terbitkan 3 identiti asas. Baik, identiti asas tu kamu ada, boleh rujuk buku lah, ada 3 identiti tu, tapi sekarang kita nak terbitkan ketiga-tiganya. Okey, ini dia. Cos kuasa 2 theta tambah sin kuasa 2 theta sama dengan 1, itu yang pertama. 1 tambah tangent kuasa 2 theta sama dengan secant kuasa 2 theta. Ini yang kedua, kita nak terbitkan 3 ni. Kemudian 1 tambah apa satu lagi? Cotangent kuasa 2 theta sama dengan cosecant kuasa 2 theta. Okey. Dan kamu kena hafal. Ketiga-tiga ni kamu kena hafal. Alright, lama-lama kamu buat, kamu akan nampak lah pola dia macam mana nak hafal. Jadi hari ni kita nak terbitkan guna ini, teorem Pythagoras. Semua orang tolong follow baik-baik. Fahamkan aja sebenarnya, tak susah nak dapat tu asalkan kamu faham. Okey, jadi kita buka guna teorem Pythagoras. Dia dah beri tu. Okey, dia dah beri ni M kuasa 2 tambah N kuasa 2 sama dengan P kuasa 2. Jadi kita akan mulakan dengan itu. M kuasa 2 tambah N kuasa 2 sama dengan P kuasa 2. Okey, kita akan mulakan dengan ini. Kemudian tadi kita dah ada kan sin theta sama dengan M per P, cos theta sama dengan N per P. Jadi kita ke arah dapatkan yang pertama dulu kelas. Ni identiti yang pertama. Boleh gantikan terus M. M boleh dapat daripada mana? M boleh dapat daripada ini kelas. Sin theta sama dengan M per P. Jadi M kita pindahkan P ke sebelah, kita akan dapat P sin theta. Okey, M sama dengan P sin theta. Okey, semua boleh follow cikgu kan? Tak boleh bagi tahu Jadi P sin theta untuk M, kemudian kuasa 2 dapat itu. Tambah N kuasa 2. Baik, N jadi apa tu? N kita ambil di bawah ni. N per P sama dengan cos theta. So that N sama dengan P cos theta. Cikgu harap semua orang pay attention. So kita akan gantikan N itu. P cos theta itu adalah N, kemudian ada kuasa 2 di situ. Sama dengan P ni tak perlu ganti, biarkan saja. Kita tengok dulu apa yang jadi. Okey, ada kuasa 2 di luar kurungan. Setiap kuasa 2 tu, kuasa 2 maksudnya P kena kuasa 2, sin theta kena kuasa 2. Jadi ia akan jadi P kuasa 2 sin kuasa 2 theta. Okey, dia tak jadi sin theta kuasa 2 different. Sin theta darab sin theta adalah sin kuasa 2 theta. Okey, tambah P kuasa 2 cos kuasa 2 theta. Okey, cos theta darab cos theta jadi cos kuasa 2 theta. Dia bukan cos theta kuasa 2 theta. Kuasa 2 maksudnya sudut yang kamu kuasa 2. Ini kita kuasa 2 kan cosnya. Okey, ada soalan tak sampai situ? P cikgu ada tertinggal kuasa 2. P kuasa 2. Okey. Sekarang nampak apa boleh buat tak? Nampak apa-apa yang kita boleh buat tak? Nampak tak? Respon lah kalau ada rasa ada jawapan, boleh respon, boleh message. Faktor, okey faktor. Betul lah tu Nisa. Faktor kan P kuasa 2 tu. Okey, tinggal di dalam sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta. Okey. Sama dengan P kuasa 2. Wah, betul kan? Okey, betul Sarah. Jadi Sarah, jadi P kuasa 2 kiri dan P kuasa 2 kanan, kita boleh pindahkan yang kiri pergi ke kanan. Ingat kita ke arah dah dapat yang atas ni kelas, yang ini. Dah nampak dah sikit. Cuba tinggal buka saja. So ini yang pertama kita dapat. Tinggal apa yang ada sekarang. Sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta sama dengan P kuasa 2 bahagi P kuasa 2, it is 1. Okay, itu kita dapat identiti yang pertama. Sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2 theta sama dengan 1. Okay, ini adalah identiti yang pertama. Okay,
identiti yang pertama. Baik. Sampai situ ada soalan tak? Guna teorem Pythagoras saja. Kemudian ganti. Ada soalan ke? Tak ada? Okay. Alright. Cikgu terangkan jelas Okay, next kita akan buat identiti yang kedua ataupun yang ketiga. So kita dah dapat identiti yang pertama, kita akan try cari identiti yang kedua ataupun yang ketiga. So untuk dapatkan identiti yang kedua atau yang ketiga, kita ambil dulu identiti yang pertama. Okay, daripada identiti yang pertama tadi, okay, cuba kita bahagikan dia dengan sin kuasa 2. Okay, kita bahagikan semuanya dengan sin kuasa 2 theta. Okay, jadi cikgu ambil identiti pertama, sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta sama dengan 1 tu, kita bahagikan semua dengan sin kuasa 2 theta. Sini pun bahagi dengan sin kuasa 2 theta, yang ini pun bahagi sin kuasa 2 theta. Okay, semua orang boleh nampak kamu boleh besarkan skrin kamu. Baik, jadi ini sin bahagi sin 1, okay. Cos kuasa 2 bahagi sin kuasa 2. Cos bahagi sin adalah apa tu? Cos bahagi sin, ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Kamu kena ingat ni. Cos bahagi sin tangent. Are you sure? Balik kot Welly. Cotangent, okay. Ingat ni, tangent sama dengan sin theta bahagi cos theta, okay? Dia ada satu ni. Jadi kalau cotangent adalah cos bahagi sin, terbalikkan. Jadi ini kita dapat 1 tambah cos kuasa 2 bahagi sin kuasa 2, maksudnya cotangent kuasa 2. Cotangent kuasa 2 theta. Sama dengan 1 bahagi sin kita dapat apa tu? 1 bahagi sin kita dapat cosecant. Pandai. Cosecant sebab ada kuasa 2 maksudnya cosecant kuasa 2 theta. Nah, kita dapat identiti yang kedua, yang senarai cikgu tu dah jadi yang ketiga lah. Yang ni kita 2 kita dapat. 2 identiti nampak? Ini adalah identiti yang kedua. Okay, sekarang kita nak cari satu lagi identiti. Kalau tadi kita bahagikan dengan sin, sekarang kita ambil yang satu itu juga, daripada satu tu juga kita cuba bahagikan dengan cos pula. Okay, daripada yang pertama juga identiti 1 kita bahagikan dengan cos, kuasa 2 theta. So easy. Yang mula-mula nak terbitkan yang pertama guna teorem Pythagoras, kemudian nak dapat yang kedua, semua yang kita dapat identiti pertama tadi bahagi dengan sin kuasa 2. Okay. Kemudian nak cari yang kedua, kita bahagi dengan cos kuasa 2 pula. Jadi ambil identiti pertama juga, sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta sama dengan 1. Semuanya bahagi dengan cos kuasa 2 theta. Sini pun bahagi dengan cos kuasa 2 theta. Sini pun bahagi dengan cos kuasa 2 theta. So sin bahagi cos. Okay, kita dapat apa ni? Sin bahagi cos ni. Tadi ada kat atas kan? Tangent. Okay. Okay, Cuanteng. Thank you. Kita dapat tangent. Welly pun jawab. Tangent kuasa 2 theta sebab ada kuasa 2 Tangent kuasa 2 theta tambah, okay, cos bahagi cos habis 1. 1 bahagi cos sebelah kanan tu. 1 bahagi cos kita dapat apa? Secant. Okay, secant. Itu adalah, yes, Ivas, Cuanteng, Welly. Secant kuasa 2 theta. Alright. That's what we get. Jadi itu dah identiti yang ketiga. Okay, ini adalah identiti yang ketiga. Ada 3 identiti asas. Identiti asas ya namanya, asas. Jadi apa-apa pun kamu kena dapatkan yang teorem Pythagoras dulu, yang pertama. Kemudian daripada yang pertama tu baru kita boleh dapat yang kedua. Daripada yang pertama juga kita dapat yang ketiga. Okey, ada soalan tak sampai sini? Ada soalan sampai sini? Tak ada, jelas?
Nisa, Sarah jelas tak? Ada nak tanya? Eva jelas? Okay, good. Chin pun tak ada soalan. Okay, kalau tak ada soalan cikgu sambung. Baik, ini lebih pendek. Menerbitkan juga tapi kita guna bulatan ni, bulatan unit. Okay, kita guna bulatan unit. Baik, kita jawab saja soalan ni. Sebenarnya soalan aktiviti dalam buku teks kamu. Tuliskan X dalam sebutan cos theta dan Y dalam sebutan theta. Okey, apa tu? Okey. Kalau kita nak cari, ini guna bulatan unit, mengikut bulatan unit. Okey. Kalau sin theta sama dengan berapa kelas? Sin theta sama dengan, hurry up, ni kelas yang lepas kita belajar. Sin theta sama dengan Y. Thank you Billing. Cikgu harap orang lain pun refresh balik. Okey, yang kedua mengikut bulatan unit, cos theta sama dengan berapa? Cos theta sama dengan X. Okey, Sarah pun dapat. Ingat lagi kan, ni kamu dah belajar lama. Tahun lepas pun dah ada dalam model maths. Okey, cos theta sama dengan X dan kalau cikgu tanya tangent theta sama dengan Y per X. Okey, kamu kena tahu tiga-tiga tu. Daripada sin, daripada cos, daripada tangent, kamu boleh dapat secant, cosecant dan cotangent. Itu kamu dah faham kan? Okey, terbalik je. Alright, so kita dah jawab soalan A. Dia minta dua tu je. Nak cari Y dalam sebutan, sin theta dalam sebutan Y, cos theta dalam sebutan X. Kemudian kita tengok soalan B. Menggunakan teorem Pythagoras, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 1. Ini sebab dia dah guna bulatan unit. Okay, bila bulatan unit, hipotenus tu sudah 1. Okay, kita ambil jejari dia sama dengan 1. Jejari untuk bulatan tu sama dengan 1 sebab namanya bulatan unit. Jejari 1 unit. So, kita akan guna ini menggunakan teorem Pythagoras tadi, kita nak terbitkan 3 identiti asal. So, kamu dah dengar tadi, kamu dah faham cikgu ajar tadi. So, kita ambil daripada yang pertama, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 1. So, kita just ganti Y dengan X itu. Okay, cuba follow. X kuasa 2 adalah cos. X adalah cos theta. So, cos theta tu kena kuasa 2. Okay, Y adalah sin theta. Di sini kita perlukan Y kuasa 2. Maksudnya, sin itu kena kuasa 2. Dan sama dengan 1. Okay, lebih mudah kan? Terus dapat identiti yang pertama. Kita kena dapat yang pertama dulu. Okay, now tell me, macam mana nak dapatkan identiti yang seterusnya? Okay, sesiapa bagi tahu cikgu macam mana nak dapat identiti yang seterusnya? Come on, sama macam tadi. Bahagi dengan Sarah jawab bahagi dengan cos. Eva jawab bahagi dengan sin. Orang lain? Cepat. Respon so that kamu tak tertinggal, kamu tak hilang, kamu tak lost daripada cikgu. Respon. Okay, Welly bahagi dengan sin. Okay, lagi orang lain? Bahagi cos. Billing kata. Syairah kata bahagi dengan sin. Cuan Teng bahagi dengan sin. Orang lain tolong alert tolong supaya kamu tak lost daripada cikgu. Respon aja supaya tangan kamu bergerak. Okay. So bahagi sin pun boleh, bahagi cos pun boleh. Okay, katakan daripada yang pertama ni, Lian Ji pun kata bahagi sin. Daripada yang pertama tu, identiti 1 kita bahagikan dengan sin. Katakan cikgu bahagikan sin kuasa 2 bahagi dengan sin kuasa 2 theta. Jadi, cos kuasa 2 theta tambah sin kuasa 2 theta sama dengan 1 ni semua kita bahagi dengan sin kuasa 2 theta. Ini pun bahagi dengan sin kuasa 2 theta, 1 pun bahagi dengan sin kuasa 2 theta. Ingat bila kita ubah 1 semua kena ubah. Jadi cos bahagi sin adalah cotangent kuasa 2 theta tambah sin bahagi sin 1 bahagi sin adalah cosecant kuasa 2 theta. Alright, kita dapat yang kedua, very good. Cikgu harap kamu boleh buat. Okay, ini identiti yang kedua. Okay, macam mana nak dapat yang seterusnya? Kalau tadi yang pertama kita dah bahagi dengan
Kita dah bahagi dengan sin. Yang kedua tadi ada ramai yang cakap bahagi dengan cos. Okay, kita bahagi dengan cos pula. Kamu boleh jawab tu maksudnya kamu faham lah. I'm so proud. Okay, daripada identiti satu juga, okay. Daripada identiti yang pertama tadi, kita bahagi dengan cos kuasa 2 theta pula. Ingat tadi bahagi dengan sin. Sekarang bahagi dengan cos. Kita nak hapuskan satu nilai tu. Jadi kita ambil identiti pertama yang atas tadi, cos kuasa 2 theta tambah sin kuasa 2 theta sama dengan 1. Sekarang kita nak bahagi dengan cos kuasa 2 theta. Okay, ini pun bahagi dengan cos kuasa 2 theta. 1 pun bahagi dengan cos kuasa 2 theta. Okay, cos bahagi cos habis 1 tambah sin kuasa 2 bahagi cos kuasa 2. Sin bahagi cos adalah tangent. Disebabkan dia ada kuasa 2, tangent pun ada kuasa 2. 1 bahagi cos. 1 bahagi cos adalah secant. Okay, sebab ada kuasa 2, secant pun perlu kuasa 2. There we got identiti asas yang ketiga. Alright, yang pertama kita guna segitiga sudut tegak tadi. Kemudian yang kedua kita ambil daripada bulatan unit. Dua-dua cara tu kita boleh terbitkan 3 identiti asas ni. Okay, dua-dua cara tu pun boleh, sama je. Baik, kalau soalan minta terbitkan, kamu dah boleh terbitkan tak? Boleh? Boleh. Cuba. Okay, baik. So itu dia 3 identiti asas. Inilah yang tadi kita buat. Jadi yang pertama, ini yang kedua. Tak kisahlah yang mana satu kedua, yang mana satu ketiga pun. Yang penting yang pertama tu kena dapat dulu. Okay. Sin kuasa 2A. A ni adalah sudut lah. Kadang-kadang guna theta, kadang-kadang guna A. Okay. Kadang-kadang guna X pun boleh. Sin kuasa 2X tambah cos kuasa 2X sama dengan 1. Apa-apa simbol lah. Theta ke. Kadang-kadang you guna theta, kadang-kadang guna A, kadang-kadang guna X. Semua ini adalah sudut. Okay, semua itu adalah simbol untuk sudut. Sin kuasa 2A tambah cos kuasa 2A sama dengan 1. Kemudian yang kedua, 1 tambah tangent kuasa 2A sama dengan secant kuasa 2A. Yang ketiga, 1 tambah cotangent adalah cosecant. Okay, kalau kamu perhati, ini caralah cikgu hafal. Yang pertama memang special. 1 duduk di sebelah kanan. Sin kuasa 2, cos kuasa 2. Itu kita panggil identiti yang basic. Sin dan cos. Okay. Yang di sebelah kiri, 1 di sebelah kanan. Untuk identiti yang seterusnya, 1 duduk di sebelah kiri. Faham tak? Ini cara cikgu ingatlah. 1 yang pertama saja special. Yang pertama ni sebab 1 di sebelah kanan. Untuk yang kedua, 1 berada di sebelah kiri. Okay, 2 dan 3, 1 berada di sebelah kiri persamaan dia. Okay, 1 berada di sebelah kiri untuk yang kedua dan tambah, tak ada nampak tolak pun. Tambah, okay. Tangent dengan secant, cotangent dengan cosecant. Ada O, ada O. Partnernya ada O. Okay, cotangent, cosecant. Itu partner dia. 1 tambah cotangent kuasa 2 sama dengan cosecant kuasa 2. Co dengan co. Okay, tangent ini dia tak ada apa-apa, dia masih lagi simple. So tangent kuasa 2, secant kuasa 2. Cotangent kuasa 2, cosecant kuasa 2. Cikgu rasa itu boleh bantu kamu ingat. Okay, identiti yang pertama cikgu ulang, dia special sebab dia asal usul mana datang, itu teorem Pythagoras. 1 berada di kanan. Okay, untuk the next identity, 1 berada di kiri, 1 tambah. Okey, ada lagi dua trigonometri yang kita guna. Kalau tangent pasangan dia secant sama dengan secant. Kalau cotangent sama dengan cosecant. 1 tambah cotangent sama dengan cosecant. Okey. So itu cara cikgu hafal. Cara kamu hafal terpulanglah macam mana kamu nak hafal, tapi kamu kena hafal. Okay? You have to hafal ni. Kena faham cara. Sebenarnya tak payah hafal pun boleh, tapi tahu cara macam mana dapat terbitkan dia. Alright. So kita pergi contoh soalan. Contoh 17. Dalam buku teks saja cikgu ambil. Tanpa menggunakan kalkulator. Semua orang dah ready?
tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey, diberi kamu sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2. Okey, sudut ni nampak tak sudut yang sama? Kamu nampak tak dia sudut yang sama? Negatif 430. Sini pun negatif 430. Kamu nampak sudut dia sama? Okey, nampak kan? Jadi, kalau ini kita boleh guna sin kuasa 2 theta, kita anggapkan itu sudut theta sama dengan cos kuasa 2 theta. So jawapan dia apa tu? 1. Identiti yang pertama tadi kan? Semua orang nampak kan? Sarah nampak tak? Cuanteng? Nampak ke? Cuanteng nampak, Shindy pun nampak. Okay, good. Sebab dia guna tu dah kelas kan? Dia guna identiti yang pertama tadi. Okay? Identiti yang first tadi. Yihao nampak tak Yihao? Kelvin, Yihao? Boleh nampak? Diam saja Yihao. Ada soalan tanya Okay, ni sama dengan 1. Ia datang daripada sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta sama dengan 1. Dia datang daripada identiti pertama tadi. So tak payah kira pun. Jawapannya 1. Okay, now soalan B. Cikgu guna warna lain, asingkan. Okay, ni apa pula? Tangen kuasa 2 pi per 3 tolak secant kuasa 2 pi per 3. Baik, sekarang ia menghubungkan tangen dengan secant. Ada satu identiti yang menghubungkan tangen dengan secant. Okay, ingat tak? Tangen dengan secant. 1 tambah tangen kuasa 2 theta sama dengan secant kuasa 2 theta. Ini identiti yang menghubungkan tangen dan secant. Okay, kalau kamu hafal tu, kamu boleh olah supaya dia sama. Ini kita anggap dia sebagai theta sebab sudut tu sama. Sudut tu pi per 3. So biar je dia dengan pi per 3. Jadi macam mana dah jadi tangen tu? Okay, tangen kekal positif, so kekal di sebelah kiri. Secant tu sebelah kanan bawa ke sebelah kiri. So tangen kuasa 2 theta tolak secant kuasa 2 theta sama dengan 1 ini bawa ke sebelah kanan. Dia akan jadi negatif 1. Nampak tak? Jadi apa jawapan untuk atas ni? Apa jawapan untuk B? Okay, cepat apa jawapan untuk B? Ramai jawab. Okay, I'm so proud. Thank you Bilin, Ruilin, Syahira, Chin, Lianji, Sarah, Shini, Chuanteng, Weli, Eva. Bagus. Negatif 1 jawapannya, okay? So negatif 1, that's how we get. Senang aja soalan ni. Dia belum bagi soalan yang susah lagi. Okay, kita cuba latihan kendiri 6.6. Tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai bagi siap berikut. Okay, kamu bagi tahu cikgu apa jawapan A? Okay, apa jawapan A? Okay, dapat dah. Okay, Shindy lepas dah yang atas tu. Iva dapat dah, Syahira, Biling, Lianji, Shindy, Chuanteng, Ruiling, Sarah, Weli. Okay, good. So ini identiti pertama kan? Sudut dia 80 sama. Yang pasti sudutnya kena sama. Kalau sudut tak sama tak bolehlah guna identiti. Okay, cos kuasa 2 theta tambah sin kuasa 2 theta 80. Jawapan dia 1 lah. Tak payah kira apa-apa pun. Tak payah tekan kalkulator pun. Kita dah tahu itu adalah identiti dia. Okay, asalkan sudut tu sama. Nampak cos kuasa 2 tambah sin kuasa 2, asalkan sudut dia sama, nilai dia mesti 1. Baik, itu adalah identiti. How about this one, B? Secant kuasa 2, 173 tolak tangen kuasa 2, 173. Dia datang daripada identiti ni. Secant dengan tangen 1 tambah tangen kuasa 2 theta sama dengan secant kuasa 2 theta. Okay, now bagi tahu cikgu berapa jawapan tu? Dah jawab ke? Apa jawapan dia? Oh, dah ada yang jawab. Okay. Tak nampak yang salah pun.
Cik Indi dapat 1, Cik Yun 1, Biling 1. Sarah yang betul ke? 1. Okay. Jadi, ya sesuaikan dengan persamaan ni. Secant kuasa 2 positif dia biar di kanan, tangent pindah ke kanan. So ia jadi secant kuasa 2 theta tolak tangent kuasa 2 theta. So it will be 1. So ini jawapan dia 1 sebab ia serupa dengan bawah. Okay. Bagus. Cikgu harap yang tak respon tu pun kamu faham lah ya. Cuba respon. Cuba respon supaya kamu tak hilang daripada cikgu. Okay. Terima kasih yang respon tu. Latihan kendiri 6.6. Soalan 4. Rajah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak ABC. Tulis ungkapan yang berikut dalam sebutan P dan atau Q. Okey, 1 tolak cos kuasa 2. Cuba. 1 tolak cos kuasa 2. P per Q. Macam mana Wendy dapat P per Q? Orang lain? Cikgu bagi seminit lagi untuk fikir. Kenapa Wendy dapat P per Q? Orang lain cuba fikir, kamu dapat apa pula? Conteng P kuasa 2 per Q kuasa 2. Okey, Wendy P kuasa 2 per Q kuasa 2. Okey. Shin Yi, Biling. Come on, Sarah, Iva, Liang Ji, faster. Orang lain pun, cikgu ada ramai lagi dalam kelas ni. Okay, ada 17 orang. Tak apalah 17. Syahira, try. Ziqian. Dapat apa? Okay, so good. Dah nampak yang lain tu. Syahira ada, Liang Ji ada. Baik, ini datang daripada, okay Ziha pun ada, good. Ini datang daripada identity cos kuasa 2 theta tambah sin kuasa 2 theta sama dengan 1. So bila 1 tolak cos kuasa 2 theta, kamu nampak tak? Dipindahkan cos kuasa 2 ke kanan. 1 tinggallah sin kuasa 2 theta sama dengan 1 tolak cos kuasa 2 theta. So jawapannya hanya nak sin kuasa 2 theta untuk soalan A. Okay, ini untuk soalan A. Sin kuasa 2 jadi maksudnya 1 tolak cos kuasa 2 theta itu jawapannya adalah sin kuasa 2. Sin theta adalah sin A kat situ Sin A adalah P per Q. Okay, so kalau kuasa 2, P kuasa 2 per Q kuasa 2. So ini jawapan lah. Bagus, ramai nampak. Okay, B. Cosecant kuasa 2A tolak 1. Cosecant kuasa 2A tolak 1. Satu minit. Buka balik identity. Buka balik identity. Yang menghubungkan cosecant adalah cotangent. Cosecant kuasa 2 dia ada hubungan dengan cotangent kuasa 2. Okay, ni panjang sikit lah kerja kamu kan? Dah ada? Belum? Susah kot nak type. Okay, ada yang dah bagi cikgu jawapan.
Q kuasa 2 tolak P kuasa 2 per P kuasa 2. Okay. So, ada beberapa orang yang dah respon. Okay, good. Welly ada, Billing ada, Chin ada. Orang lain pun sedang buat. Okay, 1 tambah kotangen kuasa 2 theta adalah sama dengan kosiken kuasa 2. Itu adalah hubungan antara kotangen dan kosiken, identiti dia. Jadi kita dapatkan balik macam B. Kosiken kuasa 2A tolak 1 sama dengan kotangen kuasa 2A. Okay, dan G pun dah ada bagi jawapan. So kita ke arah mencari kotangen kuasa 2A. Jadi daripada sini kotangen adalah songsangan untuk tangen. Jadi kita cari tangen. Untuk cari tangen kita kena tahu panjang sisi AC dulu. So itu adalah punca kuasa Q kuasa 2 tolak P kuasa 2. Okay, hypotenuse tolak P kuasa 2. So dia dapat AC, sisi AC. Jadi untuk dapat tangen sama dengan bertentangan bahagi bersebelahan. P bahagi punca kuasa Q kuasa 2 tolak P kuasa 2. Okey, itu tangen. Kalau kotangen terbalikkan. Alright. Jadi kalau kita nak kotangen kuasa 2, sini kena kuasa 2 lah. Okey, tangen kena kuasa 2. So, cikgu akan terbalikkan terus tangen. Punca kuasa Q kuasa 2 tolak P kuasa 2. Ini tangen dulu bahagi dengan P. Okey, itu tangen sahaja. Kotangen sahaja. Sekarang cikgu nak kuasa 2 kan, sebab di atas tu kita nak tangen kuasa 2. So kotangen kuasa 2. So itu atas ada punca kuasa kemudian kuasakan habis, tinggal Q kuasa 2 tolak P kuasa 2 bahagi di bawah ada P kuasa 2. Okay. So bagus yang dapat. Well done. Okay, yang lain pun cikgu rasa dia dapat, cuma tak bagi jawapan. We go to C. Come on, C. 1 tolak sikan kuasa 2. C. 1 tolak sikan kuasa 2A. So, ya ada hubungan ini. Sikan ada hubungan dengan kosikan. Dah ada jawapan. Okey, Sarah pun ada. Bagus, Jin, Shin Yi, Wei Li, Chuan Teng. Okey, very good. Okey, kita datang daripada identiti ni. Okey, Syahira pun ada, bagus. 1 tambah tangen kuasa 2A sama dengan sikan kuasa 2A. So, ia datang daripada identiti ni. Jadi, kita pindah-pindah supaya dia sama macam C. Okey, Iva pun ada, Ruiling pun ada, very good. 1 tolak sikan kuasa 2A adalah sama dengan negatif tangen A. Jadi sebenarnya kita mencari negatif tangen A. Jadi tangen kuasa 2A tertinggal. Okey, jadi kalau ini tangen dia tadi yang kita dah buat, sekarang kita tinggal tambah negatif dan letak tangen itu. Tangen kena kuasa 2 kan? P bahagi punca kuasa Q kuasa 2 tolak P kuasa 2. Dan ini kita kena kuasa 2 kan. That's why kamu dapat negatif P kuasa 2 bahagi Q kuasa 2 tolak P kuasa 2. Okay. Negatif P kuasa 2, Ruiling terbalik kan. Sebab itu kotangen. Sekarang nak tangen Baik. Ramai dapat, so cikgu tak ada problem sangat lah. Yang tak dapat tengok balik nota cikgu ni, nanti dengar balik.
Okey, membuktikan identiti trigo menggunakan identiti asas. Tadi tu cikgu dah buat latihan daripada 6 poin berapa tadi tu. Kita masuk yang kedua. Yang pertama tadi kita menerbitkan 3 identiti asas. So kita dah ada 3 tadi, hubungan sin cos, hubungan secant dengan tangent, hubungan cosecant dengan cotangent. So itu 3 identiti asas kita kena tahu terbitkan. Sekarang kita membuktikan identiti trigo menggunakan identiti asas. Kita nak guna identiti asas, selain daripada tu kita akan guna baliklah tangent theta sama dengan sin theta bahagi cos theta. Kita akan guna balik secant theta sama dengan 1 bahagi cos theta. Selain daripada 3 identiti tadi kita akan guna balik cosecant theta sama dengan 1 bahagi sin theta dan cotangent theta sama dengan 1 bahagi tangent theta. Okey. Selain daripada sin cos tangent, kemudian kita ada tangent sin bahagi cos, secant, cosecant dan cotangent, dan tambah 3 identiti asas ni. 1, 2, 3. Kesemua ni kamu kena alert, kena ingat sebab kita nak guna semasa membuktikan identiti. Okey, cara kita nak buktikan. Yang pertama, buktikan daripada bahagian yang lebih kompleks. Kamu akan ada persamaan left hand side sebelah kiri, right hand side sebelah kanan. Kita akan cuba buktikan tukar mana-mana sebelah kiri ke sebelah kanan ke supaya dapat sama dengan sebelah yang satu lagi. Jadi kita pilih persamaan yang lebih kompleks. Yang pertama, tukar kepada bentuk nisbah trigonometri asas. Okey, yang kedua, darabkan dengan konjugat jika perlu. Okey. Baik, kita tengok contoh soalan ni. Terus guna contoh soalan aja. Buktikan setiap identiti trigonometri yang berikut. Ini sama dengan. Okey. 1 tolak 2 sin kuasa 2A sama dengan 2 cos kuasa 2A tolak 1. Baik. Jadi kamu tengok, ini masuk cikgu tadi. Left hand side dan right hand side. Sebelah tangan kiri kamu, sebelah tangan kanan kamu. Kamu pilih persamaan belah mana yang kamu nak tukar. Okey. Mana-mana pun boleh. Kamu pilih yang dia lebih kompleks tadi dia katakan. Pilih yang lebih kompleks dulu. Okey, kalau cikgu tengok kiri dan kanan sama je. Sebelah kiri ada sin kuasa 2, sebelah kanan ada cos kuasa 2. Jadi katakan cikgu ambil daripada left hand side. Maksudnya kita akan cuba tukar yang kiri ni sampai kamu dapat dia sama dengan yang kanan. Tukar yang kiri sampai dapat yang kanan. Okey. Jadi 1 tolak 2 sin kuasa 2. Di sini kamu nampak ada sin kuasa 2. Ya, ada satu identiti. So kita gantikan identiti itu sebab kalau kamu perhatikan dia ke arah mendapat cos kuasa 2. Okey. Jadi kan kita tukar tu 1 tolak 2. Okey, sin kuasa 2 theta sama dengan cikgu tadi ada identiti tu. Sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta sama dengan 1. So kalau kita nak sin kuasa 2 theta saja sama dengan 1 tolak cos kuasa 2 theta. Boleh kan? Okey. So itu left hand side. Jangan tulis sebelah kanan tu. Biarkan. Ambil left hand side sahaja. Kita tukar-tukar sampai dapat sebelah kanan. Alright. Jadi 1, ini darab je lah ke dalam. Negatif 2 darab 1 is negatif 2. Negatif 2 darab negatif adalah positif 2 cos kuasa 2 theta. Okey, kita simplify sebab kita dah ada nampak cos dah hampir sama dengan sebelah kanan. Jadi kita dapat 2 cos kuasa 2 theta sama, tolak 1. Sama tak dengan kanan? Nampak dia sama tak dengan kanan ni? Sudah sama dengan? Sudah sama dengan right hand side. Jadi kita telah buktikan dia. Macam tu je jawab. Sebelah kiri, tukar sampai dapat sama dengan sebelah kanan. So terbukti. Itu jawapan kita. So untuk soalan-soalan macam ni kita dah tahu jawapan. Cuma cara kita nak dapat jawapan je. Kalau kita tak dapat sama maksudnya kita tak dapatlah jawapan. Kalau kita dapat sama kita dah dapat jawapan. Itu je. Alright. Boleh? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada
Kamu jumpa soalan baru kamu tahu. Itulah soalan nak tanya. Sebab konsep dia sama. Tengok sebelah kiri, tengok sebelah kanan. Daripada kiri dan kanan tu tengok yang mana yang nampak lebih kompleks. Maksudnya lebih panjang, lebih nampak complicated. Yang itu yang kita tukar. Tukar dia supaya dapat sebelah yang satu lagi. Kalau belah kanan tu complicated, tukar belah kanan tu sampai dapat sebelah kiri. Tukar tu macam mana tukar? Itulah dia. Ganti guna identiti ke, guna nisbah ke, gantikan. Supaya dapat sama balik sebelah satu lagi. Right, kita tengok soalan lain lagi. Buktikan identity trigonometry yang berikut. Okey, ini soalan B dia. Tangent A tambah cotangent A sama dengan secant A tambah cosecant A. Baik, ini. Kamu nak pilih belah mana nak tukar tu? Pun cikgu nampak dia balance saja. Okey, belah kiri dengan belah kanan tu sama je, tak ada yang lebih complicated belah kiri ke belah kanan. Okey. Katakan Ilya kata dia nak buat Sarah kata nak buat sebelah kanan, kiri left hand side. Okey, kita ambil left hand side. Inilah. Kita akan ambil ini tukar sampai dapat sebelah kanan ni. Kita nak dapat yang sebelah kanan dalam petak. Jadi kita ambil sebelah kiri, tangent A tambah cotangent A. Okey, kita tukar. Aku nak identiti apa yang kita boleh guna. Okey, sebab sini ada secant dengan cosecant di sebelah kanan. Secant dengan cosecant. Di sebelah sini kena ada secant dan cosecant lah. Tukar sebelah kiri tu supaya dapat cosecant. Jadi tangent kita boleh guna sama dengan sin A bahagi cos A. Ingat ni cikgu cakap hari tadi. Tangent ada hubungan, ada sin dan cos. Okey. Cotangent. Okey, cotangent sama dengan terbalikkan dia. Right? Cos A bahagi sin A. Cotangent. Boleh tak? Boleh ke? Boleh. Okey, lepas ni? Lepas ni? Okey, lepas ni kita nak buat apa pula? Bawah tak sama. Okey, bawah tak sama. Cos A sin A. Sini ada operasi tambah. So kita permudahkan dia. Kita nak tambah supaya sama. Jadi sebelah kiri ni sin A cos A kita kena darabkan dengan sin A. Kalau cikgu buat macam ni je. Darab silang, bawah darab bawah. Okey. Sin A darab dengan sin A, sin kuasa 2A. Cos A darab dengan cos A adalah ni, silangkan cos kuasa 2A. Dan bawah ni darabkan sama-sama cos A darab sin A. Itu adalah cos A sin A. Okey? Boleh follow? Jadi atas ni ada satu identiti, sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2. Ingat identiti tu? Sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta. Okay, thank you Sarah. Jawapan dia sama dengan 1. Ni kita ada satu identiti untuk itu. Jadi atas tu 1 bahagi cos A darab dengan sin A. Okay, 1 di atas 1 bahagi cos. 1 bahagi cos kita dapat apa? Ya, sama dengan, cikgu pindah sini. 1 bahagi cos A darab 1 bahagi sin A. Ni sama je macam ni. 1 bahagi cos. Kita ke arah nak dapat yang dalam kotak ingat. Okay, secant. So secant A darab 1 bahagi sin cosecant A. Okay, good. Syairah, Shin Yi, Lian Ji. Jadi kita dah dapat, dah sama dah dengan right hand side. So dah terbuktilah, sudah proof. Okay, macam tu. Yang pertama kita ganti, tengoklah nak ganti nisbah ke, nak ganti identiti ke. Identiti ada 3, nisbah ada 6. Okay, biasa kita akan guna 4 nisbah selain daripada sin cos tangent tu. Kemudian bila dah ganti kali pertama, kita permudahkan dia. Ini ganti nisbah. Okay, dia banyak teknik dia bergantung kepada latihan kamu. Yang pertama kita ganti nisbah. Yang kedua kita permudah. Okay, yang ketiga kita tengok apa yang dah kita permudahkan tu
Okey, kita permudahkan lagi sampai dapat. Ini kita ganti nisbah balik kan. Okey, ni nisbah balik. Identity. Ganti identity. Satu tu adalah identity untuk sin kuasa 2 cos kuasa 2. Ini permudahkan dapatlah jawapan. Okey. Itu contoh 18. Ini kena selalu buat. Praktis buat. Kadang-kadang ganti tak dapat sama dengan kanan. Dah ke laut. Okay, kamu kena praktis. Buat banyak-banyak. Okay, this one contoh 19. Buktikan bahawa tangent kuasa 2x tolak secant kuasa 2x tambah 2 sama dengan cosecant kuasa 2x tolak cotangent kuasa 2x. Okay, soalan ni kelas. Okay. Kamu dah ganti yang mana? Left hand side, right hand side? Di sini boleh? Boleh. Okay. Okay, buat yang mana? Left hand side. Katakan kita buat left hand side. Okay, ni left hand side kita Tangent kuasa 2, secant kuasa 2. Ada identiti tak tangent dengan secant ni? Ada identiti tak? Kadang-kadang kita ada kan? Tangent kuasa 2 tolak secant. Dia datang daripada sini. 1 tambah tangent kuasa 2x sama dengan secant kuasa 2x. So kalau tangent tolak secant, satu pindah ke kanan, so it is negatif 1. Ini sama dengan negatif 1. Okay, good Ifa. Negatif 1 tambah 2. Okay, itu yang ada di sebelah kiri. Okay, kita dapat apa? 1. Betul? Bila kita ganti identiti, kita dapat macam ni 1. Okay, so tak sama pun dengan sebelah kanan. Tak apa, kita cuba ambil right hand side pula. Ada case kena macam ni. Pindah-pindah dah buntu, tak boleh buat apa. Okay, cosecant, kita tengok right hand side. Cosecant dengan cotangent, ada identiti tak? Kita ada 1 tambah cotangent kuasa 2x sama dengan cosecant kuasa 2x. Co dengan co, ingat lagi? Okay, so cosecant tolak cotangent, ini sama dengan 1. So right hand side, cosecant kuasa 2x tolak cotangent kuasa 2x sama dengan 1. Okay. Jadi untuk case macam ni, bila kita ganti terus habis. Tinggal satu. Okay. Bila ganti sebelah kiri, kamu dapat satu nombor. Kamu cuba ganti sebelah kanan, dapat nombor itu juga pun boleh jadi jawapan. Jadi, kamu tulis sini, left hand side sama dengan right hand side sama dengan 1. Jadi, terbukti juga. Ini pun boleh. Okay? Boleh kan faham? Sarah dapat 1 tadi. Good. Boleh Ini untuk case kita tukar-tukar tak sama dengan kanan. Directly tak sama. Tapi kita tukar sebelah kiri dapat 1 nombor. Kita tak boleh buat yang lain. Tak boleh tak dapat sebelah kanan. Tak apa. Kita tukar sebelah kanan dapatkan nombor yang sama. Asalkan sama. So itu pun dah boleh jadi jawapan. Okay, pastikan kita dapat 1. Right hand side 1, left hand side 1, and then ini kita kena tulis sebelum tulis terbukti. Okay, yang cikgu garis tu kena tulis sebelum tulis dia terbukti. Okay, ini untuk contoh 19. Dah habislah, kita dah masuk latihan kendiri. Kita nak cuba. Boleh try tak soalan A? 1A. Cuba. Cikgu bagi 2 minit untuk cuba. Semua orang cuba. Okay, 1 minit. Dapat ke tak dapat nanti berhenti Lagi 1 minit. Everyone have to try.
Okay. So, dapat tak? Dapat buktikan tak? Okay, kita tengok kita tengok kalau yang dah dapat, bagus. Yang tak dapat, pasti adalah yang tak dapat, masih ada. Bukan semua sama kan? Okay, yang dapat very good. Okay, really good. Billing dapat, Eva dapat. Sarah dapat, very good. Okay, jadi Willy dapat. Dapat buktikan itu kita kiranya kamu dah dapat 2 markah ataupun 3 markah. Biasanya identiti bukti ni 2 markah atau 3 markah je, tak banyak. Okay, sebab pelajar tak berapa, ada yang tak suka jawab soalan ni. Okay, kita akan ambil daripada left hand side. Jadi 3 darab sin, ni ada identiti. Okay, sin A, dia datang daripada sini, sin kuasa 2A tambah cos kuasa 2A sama dengan 1. So sin kuasa 2A adalah 3 darab 1 cos kuasa 2A. Pindahkan tu ke sebelah kanan, tolak 2. Jadi 3 tolak 3 cos kuasa 2A tolak 2. So itu kamu dapat 3 tolak 2, 1 tolak 3 cos kuasa 2A. Okay, 3 tolak 2, 1. Ini 3 dengan 2 boleh tolak. So dah dapat sama dengan sebelah kanan. Dan so sama dengan right hand side. So kamu kena tulis telah terbukti. Okay, cuba soalan 2. Yang tak dapat tadi boleh rujuk. Untuk soalan B, cuba. B. 2 minit sebelum kita berhenti. Okay, 1 minit lagi. Siapa dah dapat? Ya. Dah siap dah satu buku. Ya. Buat pijak. Ya, di tengah kelas. Nak buat lagi satu. Buatlah, bagi habis. Okay. Tengok buku teks dia tau, tengok contoh dia tau. Okay, billing dah dapat. Dapat buktikan sebelah kiri, sebelah kanan. Okay, good. Apa tadi? Ikut dia. Shh, let me see. Okay, baik semua orang. Tak apa, dah separuh jalan kan. Kita tengok pada skrin, tengok pada slide. 1 tolak sin kuasa 4A per cos kuasa 4A sama dengan 1 tambah 2 tangent kuasa 2A. Baik, tadi masa ni kita pilih. Kita nampak yang mana yang nampak complicated,
Betul kan? Same. Kita tengok yang mana yang complicated, yang itu yang kita ambil. Okey, jadi di sini cikgu nampak pecahan. Jadi cikgu akan ambil yang right hand side kelas. Right hand side cikgu akan ambil. So yang pecahan ni 1 tolak sin kuasa 4A. Okey. Jadi ni kita tak terus ganti, kita boleh terus faktorkan 1 tolak sin kuasa 4 ni. Kita boleh faktorkan dulu. Jadi ia boleh jadi 1 tolak sin kuasa 2A 1 tambah sin kuasa 2A. Okey, siapa yang nampak ini? Kamu nampaklah, boleh buat. So bila kita kembangkan balik yang dalam kurungan itu, kita akan dapat 1 tolak sin kuasa 4A balik. Okey, dia tak hilang mana ni. Okey, dia seolah-olah datang dari sinilah kelas. Ingat lagi tak? 1 tolak S kuasa 4 sama dengan, kamu boleh 1 tolak S kuasa 2, 1 tambah S kuasa 2. Dia macam ni lah seolah-olahnya. Okey. Baik, kita sambung. Yang bawah tu belum selesai lagi. Yang bawah cos kuasa 4A. Okey, cos kuasa 4A ni pun sama juga. Dia boleh jadi cos, cikgu guna lain warna biru. Asingkan dia. Boleh jadi, oh my god, where's my blue? Alright. Cos kuasa 2A darab cos kuasa 2A kan? Okay, cos kuasa 4 adalah cos kuasa 2 darab cos kuasa 2. So cikgu akan tulis ini, cos kuasa 2 tadi kita boleh gantikan dengan 1 tolak sin kuasa 2, identity. 1 tolak sin kuasa 2A. Okay, darab sekali lagi 1 tolak sin kuasa 2A. Boleh follow? Okay, cos kuasa 4 sama dengan cos kuasa 2 darab cos kuasa 2 ni. See? Yang cikgu letak warna biru ni. Jadi cos kuasa 2 kita ada identity. Cikgu tulis identity dia kat sini. Kalau siapa tak nampak, my god, mana dia? Ni. Alright, identity dia tadi adalah sin kuasa 2A tambah cos kuasa 2A sama dengan 1. Jadi kita guna identity ni untuk dapat tu. Cos kuasa 2A sama dengan 1 tolak sin kuasa 2A. Lepas tu kita tengok atas dan bawah tu mana boleh potong, kita potong lah. Okey, ini sin kuasa 2, sin kuasa 2. Okey, 1 tolak sin kuasa 2. Tinggal 1 tambah sin kuasa 2A, 1 tolak sin kuasa 2A di atas. Okey, jadi di bawah itu 1 tolak sin kuasa 2A tadi, 1 tambah sin kuasa 2A bahagi, okey, 1 tolak sin kuasa 2A ni boleh jadi cos kuasa 2A tadi Katakan cikgu tak nak tukar. Sebab tengok di sebelah kanan tu ada 1 dan tinggal tangent sahaja. Untuk soalan B tinggal tangent. Maksudnya sin bahagi cos dapat tangent tu nanti. Jadi ini kita boleh asingkan pecahan kita. 1 bahagi cos kuasa 2A tambah sin kuasa 2A bahagi cos kuasa 2A. Alright. Okay. Kita dapat macam ni. 1 per cos kuasa 2A ni dapat apa? 1 per cos kuasa 2 dapat apa sana? Baik. Secant. Okay, thank you. Cara cikgu, okay, good. Sarah sini dapat secant Jadi kita ada, cikgu sini atas sikit. Secant kuasa 2A tambah sin kuasa 2 bahagi cos kuasa 2 itu adalah tangent kuasa 2A. Okay. Ini sin kuasa 2 bahagi cos kuasa 2 adalah tangent kuasa 2A. Alright, kita dah ada tangent kuasa 2, cuma di sini kita ada secant. Macam mana kita hilangkan secant tu kelas? Macam mana kita nak hilangkan secant tu? Dah hampir sama dengan sebelah kiri, dah ada tangent kuasa 2. Secant ni kita tak mahu. Identity, okay, good. Secant kuasa 2, identity dia ada di sini. Secant hubungan dia dengan tangent. Okay.
Secant hubungan dia dengan tangent 1 tambah tangent kuasa 2A sama dengan secant kuasa 2A. So ini identiti, kita akan guna untuk itu. Okey, baik kita buat. Secant kuasa 2 1 tambah tangent kuasa 2A tambah tangent kuasa 2A. So akhirnya kamu dapat 1 tambah 2 tangent kuasa 2A. Dah sama dengan left hand side. Okay, jadi sudah terbukti. Macam itulah, agak panjang. Mungkin ada orang lain dapat cara yang lebih pendek. Okay, cara dia macam-macam. Kalau dapat lebih pendek lagi bagus. Okay, cara dia macam-macam. Kamu kena praktis lah. Praktis saja. Ini sebab kita dah ada jawapan. Cara nak dapat dia guna identiti, guna nisbah, kemudian permudahkan sampailah dapat sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Jawapan dah ada. Jadi cikgu tak boleh nak tunjuk cara dapat jawapan. Kena praktis saja. Ganti. Kadang-kadang kita ganti dapat, kadang-kadang kita ganti tak dapat. Tengok skill kamu lah. Praktis saja boleh jadikan kamu faham. Baik, jadi cikgu rasa sampai sini dulu untuk hari ni. Ada soalan tak kelas? Ada soalan tak? Boleh? Welly okay? Baik, latihan kendiri tadi cikgu dah okay. Alright, tak apa. Nanti cikgu akan tandakan latihan kendiri 6.6 dengan latihan kendiri 6.7 untuk kamu buat sebagai latihan. So kita dah dengar berita kita akan ber-PDPR lagi 25 hari. Cikgu harap lepas tu kita datanglah sekolah. Dan cikgu harap momentum kamu tak luntur, semangat kamu kekal. Teruskan, ada 18 orang, kalau boleh cikgu nak ada 22 orang sebenarnya. Bila cikgu ajar, cikgu rasa bersalah pada yang tak masuk kelas. Okay, cikgu sangat rasa bersalah kalau kamu tak masuk kelas. Jadi tolonglah panggil kawan-kawan tu, pujuk mereka supaya masuk. Kalaupun tak masuk, cikgu record. Okay, cikgu record dan cikgu akan cuba send. Kalau boleh masuk, sebab masuk ni live, kamu boleh tanya, kamu boleh dengar. Dia tak sama dengan kamu tengok apa yang cikgu record. Okay, live tak sama dengan record. Tolong tolong ingatkan diri kamu, sacrifice sikit masuk kelas kalau cikgu ada buat kelas. Okay, so kekalkan momentum kamu, jangan give up, jangan kecewa dengan pengumuman baru-baru ni. Kita teruskan saja perjuangan. Cikgu dah berapa tahun dah menghadapi benda ni dan harap-harap kita boleh face it. Okay, we fight it together. Baik, kalau tak ada masalah, tak ada soalan Kalau tak ada soalan, cikgu rasa kita berhenti dulu sampai sini. Terima kasih sebab join cikgu pagi ni. Boleh say goodbye dengan kawan-kawan, boleh say thank you and then leave the class, okay? Okay, bye semua. Terima kasih Terima kasih, cikgu. cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Sama-sama semua, bye. Okay, bye-bye, bye. Bye Zichen, bye Ruiling.